Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Oktober 2023 bersama saya Pia and Nadia. Polis menahan seorang lagi lelaki bagi membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram yang membabitkan penerbangan tambang murah My Airline. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Ramli Mohamed Yusof, suspek lelaki itu akan dibawa ke lokap berpusat Jinjang, Kuala Lumpur untuk tahanan reman. Penahanan itu menjadikan 4 individu ditahan termasuk pengasas syarikat penerbangan tambang murah itu. Dalam satu kenyataan, Ramli memberitahu JSJK telah merampas 12 buah kenderaan dari 2 suspek, dokumen berkaitan iSurf Technology dan Vacation sedang berhad, 6 jam tangan mewah, 8 beg tangan mewah, 2 komputer riba, 1 CPU dan 10 item barang kemas. Sebelum ini, 15 individu memfailkan saman terhadap pengasas bersama My Airline yang juga ahli perniagaan Alan Goh Wan Hu dan 4 syarikat atas dakwaan gagal membuat bayaran balik berhubung pelaburan lebih 8 juta ringgit. Ramli juga berkata reman suspek utama akan tamat pada hari ini dan akan dibebaskan dengan jaminan polis. Tambahnya, siasatan masih diteruskan dengan fokus semakan dokumen penting dalam transaksi perniagaan iSurf. Selasa lalu, polis menahan ahli perniagaan berusia 57 tahun itu bersama isteri dan anaknya di rumah mereka di Shah Alam, Selangor bagi siasatan kes mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Reman terhadap isteri dan anak lelaki ahli perniagaan itu tamat pada Sabtu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memohon maaf atas kesilapan fakta ketika mendakwa ada keluarga Cina yang dibantu oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang ketika peristiwa rusuhan kaum pada tahun 1969. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Tuan Ibrahim pada mulanya berkata mendapat maklumat itu terus daripada Hadi. Bagaimanapun selepas semakan semula, ahli Parlimen Kubang Kerian itu menjelaskan bahawa fakta tersebut tersasar. Menurut fakta, katanya, kisah itu sebenarnya berkaitan datuk kepada Hadi yang melindungi seorang individu berbangsa Cina. Jelas Tuan Ibrahim, kejadian itu bukan ketika rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 tetapi ketika Perang Dunia Kedua. Tuan Ibrahim bagaimanapun tidak memperincikan kejadian tersebut semasa berceramah sempena Muktamar PAS ke-69 di Shah Alam pada 21 Oktober lalu. Perang Dunia Kedua berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 dan sepanjang tempoh itu Tanah Melayu diperintah oleh Jepun. Kenyataan dibuat Tuan Ibrahim itu dilihat sebahagian daripada naratif yang cuba diketengahkan PAS dalam rangka mereka memikat undi bukan Melayu seperti diarahkan Hadi dalam ucapan dasarnya. Terdahulu dalam ceramah perdana sempena Muktamar PAS pada malam 21 Oktober, Tuan Ibrahim mendakwa terdapat keluarga Cina berlindung di kediaman Hadi sewaktu insiden rusuhan kaum 13 Mei 1969. Baik, berita seterusnya. Pengarah Eksekutif Kanan Konsortium Zenith Construction sedang berhad Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberi keterangan bahawa dia memberikan wang tunai 2 juta ringgit kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam keterangan itu juga, Zafrul menyebut dia turut memberikan cek 2 juta ringgit kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng. Zarul membuat dakwaan tersebut semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Guan Eng Kobin Sing Dio semasa perbicaraan rasuah hari ini yang dikaitkan dengan projek terowong dasar laut Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa pada Ogos 2017 dia mengeluarkan wang tunai 2 juta ringgit dari peti besinya untuk diberikan kepada Najib dan cek 2 juta ringgit untuk Guan Eng. Saksi itu mendakwa dia membawa 4 juta ringgit ke Hotel Istin Petaling Jaya pada Ogos 2017. Gopin kemudian menuduh Zarul berbohong kerana dia sebelum itu memberi keterangan bahawa 2 juta ringgit itu adalah untuk ahli perniagaan G. Jana Raja.
Bagaimanapun Zahro bertegas dan mengulangi bahawa dia sebelum ini telah membuat pembetulan kepada SPRM bahawa wang tunai RM2 juta itu adalah untuk Ganaraja dan berasingan daripada cek RM2 juta yang lain untuk Guan Eng. UMNO menolak pandangan yang dikemukakan oleh Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris agar parti itu menyertai Perikatan Nasional PN. Malah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan PN supaya tidak membuang masa menjemput parti itu menyertai pembangkang kerana pihaknya hendak memberi tumpuan kepada kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata walaupun UMNO tidak pernah berkompromi dalam hal berkaitan Melayu dan Islam, namun perlu diakui Malaysia adalah masyarakat majmuk. Mengulas lanjut, Zahid berkata parti itu selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Justru katanya yang juga adalah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dan pengurusi BN, tidak timbul persoalan gabungan itu akan menyertai PN. Zahid berkata demikian kepada media selepas Majlis Penutup Kejohanan Sukan Majlis Kebajikan dan Sukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya semalam. Dalam pada itu, Zahid berkata kerajaan hari ini bukan hanya bertanggungjawab terhadap masyarakat Melayu dan Islam, malah bagi keseluruhan rakyat Malaysia. Sabtu lalu, Razali menyatakan pandangan bahawa penyertaan UMNO dalam PN dapat menubuhkan kerajaan persekutuan baharu yang antara lain bertujuan membantu masyarakat Melayu Islam di negara ini. Dalam perkembangan lain, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mahu ahli parlimen berhenti melabel satu sama lain dengan perkataan seperti kafir, Zionis dan Yahudi ketika berbahas di Dewan Rakyat. Johari berkata bahawa penggunaan perkataan seumpama itu salah dan bertentangan dengan peraturan tetap kerana boleh menimbulkan bermusuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain di Malaysia. Oleh itu saya menyeru ahli yang berhormat menghentikan isu dan penyataan kafir, Zionis, Yahudi apatah sekarang ini dalam suasana yang tidak kondusif langsung dan lain-lain perkataan yang sama maksudnya antara ahli-ahli yang berhormat yang mengeruhkan suasana dan menyentuh sensitiviti keharmonian. Yang berhormat hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli yang berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Tugas yang dipertua dan timbalan-timbalan saya pula adalah mengawal selia mesyuarat dan memastikan kelancaran mesyuarat dengan peraturan-peraturan oleh ahli yang berhormat seperti yang jelas termaktub dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Pada hari ini saya mengajak ahli yang berhormat untuk membuka lembaran baru. Padamkanlah isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarlah perbahasan ahli yang berhormat adalah berlandaskan isu-isu demi membela nasib rakyat di luar di sana. Saya tegaskan bahawa saya tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya isu dan perkataan yang saya maksudkan tadi dibangkitkan lagi. Namun, perkara tersebut menimbulkan rasa tidak puas hati Ahli Parlimen Maran Ismail Abdul Muttalib dan Ahli Parlimen Parit Bunta Muhammad Misbahul Munir Masduki yang menyifatkan istilah kafir tidak salah digunakan kepada orang bukan Islam dan ia bukan bermaksud untuk menghina. Terima kasih banyak. Saya appreciate hargai pemikiran Tan Sri pada pagi ini. Dia masalahnya Tan Sri kadang-kadang saya mengatakan kepada CA benda-benda yang tak baik. Sebenarnya CA pun perangai sama. Saya tengok macam Kota Melaka. Sorry lah, Abah. Ya? Marah. Kalau kita bagi ni macam mana? Saya akan ada 300 soalan masing-masing. Sebab itu malam hari ini, melalui sekarang, saat ini, pukul 10.13. Saat ini cukup. Terima kasih. Cukup. Enough is enough. Dan setelah disebut tentang istilah KP. Saya setuju kalau perkataan KP tidak ditujukan kepada orang Islam, tuduh KP. Tapi kalau istilah itu digunakan untuk memang orang bukan Islam, itu sememangnya istilah yang dikhususkan oleh Allah ke atas orang bukan Islam, namanya KP. Tapi kalau ditujukan pada orang Islam, kita pun tak setuju. Yang berhormat, yang berhormat seorang yang ada agama. Saya hormat yang berhormat. Tapi kalau yang berhormat ungkapkan berkawan-kawan kita yang dia merasa sedih diri dia. Soal agama soal lain. Sebut orang-orang bukan Islam contohnya.
Jadi lebih nyaman, lebih enak didengar daripada kita sebut kafir. Saya faham. Yang berhormat seorang beragama, saya faham. Tapi kalau saya kenal lagi tu, dia berkawan baik dengan kita, tiba-tiba perkataan itu bagi mereka sensitif. Kita faham maksud kafir itu faham. Tapi tak semua orang merasakan selesa dengan perkataan itu. Jadi saya mohon, saya rayu sangat YB, jangan gunakan kata-kata yang boleh membuatkan mereka rasa sensitif. Itu saja. Itu betul. Kita keluarkan istilah tersebut bukan bermakna kita nak menghina. Tapi kalau misalnya dalam ayat Quran, jelas disebut kita baca ayat Quran yang berkaitan dengan sifat orang kafir dan sebagainya, yang terpaksa kita baca ayat tersebut. Adakah itu termasuk dilarang? Innal ladzina amanu wal ladzina kafaru contohnya. Takkanlah itu pun tak boleh. Tengoklah penggunaan ayat. Saya tidak menyebut tidak boleh. Jangan asosiatkan. Jangan bergantung kepada penggunaan ayat. Kalau ayat itu memang ditafsirkan begitu, kita nak kata yang berhormat, kalau saya nak buka medan ini, akan ada 70 orang akan bagi pandangan berbeza. Kalau nak buka medan ini. Jadi cukuplah. Saya faham. Tapi tengok keadaan lah. Terima kasih yang berhormat. Tengok keadaan. Baik. Kalau memang ayat itu diterjemahkan begitu, yang berhormat cukup. Tidak bermaksud untuk nak menghina. Dah cukup. Cukuplah yang berhormat. Tidak bermaksud untuk menghina, tapi memang itu yang istilahnya. Apa lagi yang nak buktikan? Saya kata cukuplah. Kekecohan itu menyebabkan sesi perbahasan Belanjawan 2024 tertangguh lebih 15 minit. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail membidas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana mendakwa polis tidak mempunyai SOP yang jelas dalam penyiasatan terhadap isu berkaitan agama, kaum dan raja-raja 3R. Ia berikutan Muhyiddin ketika bercakap di Dewan Rakyat hari ini mendakwa polis akan memanggil sesiapa sahaja yang bercakap mengenai isu 3R tanpa mengira konteks. Jadi bila mana Ketua Polis Negara baru-baru ini mengatakan jangan sebut langsung. Saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat. Jadi saya minta kepada Yang Berhormat Menteri, boleh tak beritahu pada Ketua Polis Negara, jelaskan, boleh. Pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara. Semua kita boleh cakap. Cara yang baik. Jadi kalau tak ada macam soalan memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah. Atau nak mendokong perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah. Jadi kalau kita nak cakap sekarang ni takut. Pasal pihak polis yang saya diberitahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut, kita panggil. Dan saya dah 5 kali kena panggil. Padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri minta supaya Ketua Polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan. Tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri, nak cakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju, tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa. Tak ada salah apa-apa pun. Teruslah cakap. Tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17 bulan 11 2022 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16 bulan 11 2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya. Kalau polis siasat datang ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil. Itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh, kenyataan bagaimana yang polis siasat. Ini yang dibuat oleh Marang, 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat. Sepanjang 22 bulan memerintah, Pakatan Harapan telah merungkai perlembagaan persekutuan. Buang Islam. Cabar hak istimewa orang Melayu.
22 bulan saya dengan Pak Goh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Pak Goh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Semalam penutup muktamar. Marang sebut lagi. 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya. Bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila sebut perbuatan ini adalah mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja. Tapi tak disebut siapa cabar. Ungkapan di mana? Kat mana disebut? Tak ada. Lontar macam tu aja. Ya. Cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni. Dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi. Kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Sementara itu, pemimpin PN menyifatkan penjelasan Saifuddin mengenai kes 3R sebagai berat sebelah. Ahli Parlimen Alor-Star Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata mereka terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Kemudian tadi disebut dalam jawapan Menteri Dalam Negeri di Parlimen tentang isu 3R. Dibawa kenyataan-kenyataan, kesemua contoh-contoh yang dibawa itu daripada pemimpin Perikatan Nasional. Kita juga heran kenapa dia tak sebut kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PHBN yang juga menyentuh 3R. Kenyataan ahli Parlimen Bagan misalnya, yang mendakwa kalau Perikatan Nasional diberi peluang memerintah Pulau Pinang, kuil akan dirobohkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu. Tapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tak disebut dalam contoh tadi? Ini satu contoh double standard. Hanya salah itu diletakkan kepada PN, pembangkang, tapi melibatkan PHBN tidak disentuh. Iswardi Morni misalnya, seorang aktivis PKR, terang-terang menghina Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dalam satu video yang dia ketuk tu, dia kata, "Tuanku, bangun tuanku, tuanku." Dan dia, apa tindakan yang dia ambil kepada dia? PKR pula naikkan pangkat dia kepada Setiausaha Kerja Biro Komunikasi ke apa, kalau tak silap. Penerangan. Jadi kalau orang yang hina tuanku dalam parti dinaikkan pangkat, maknanya adakah parti bersetuju dengan tindakan menghina tuanku itu? Itu persoalan yang kita tanya. Kemudian ada satu artikel lagi daripada Utusan Malaysia 27 Ogos. Seorang pemimpin wanita amanah mengatakan PAS dikuasai pemimpin berjiwa takfiri selepas Nek Aziz meninggal dunia. Dia menyebut perkataan takfiri, mengatakan PAS dipimpin oleh pemimpin berjiwa takfiri. Apa tindakan ke atas dia? Kita sebut perkataan kafir dalam Dewan Rakyat. Kenapa tak boleh? Perkataan kafir itu macam disebut oleh ahli Parlimen Pekalan Cepa dan tadi disentuh, dihurai oleh Parlimen Ustaz Misbah, Farid Buntar. Kafir itu bukan bermaksud konotasi negatif. Itu perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kerajaan di bawah pimpinan, kerajaan Madani di bawah pimpinan PMK ini nak bawa naratif Islam ni dalam definisi apa? Dia nak guna definisi Islam ke nak guna definisi orang lain? Itu persoalan yang kita bangkitkan ini, dan ini amat berbahaya kepada umat Islam. Kalau dia diberi naratif yang salah tentang Islam,
kepada orang Islam, lama-lama orang Islam akan memahami naratif itu dari sudut akal manusia, tidak memahami naratif itu dari sudut akal tasawur, daripada ukuran tasawur Islam dan daripada tafsiran Al-Quran. Ini amat berbahaya pandangan kita. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.